أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang dikasihi dan juga yang dirahmati Allah sekalian, seluruh pendengar Tazkirah Online, semoga kita dipelihara dan dijauhkan daripada wabak dan juga penyakit, insya-Allah, amin. Niat penentu amalan, itu tajuk yang pertama, yang mana menjadi tajuk Tazkirah Online kita berdasarkan kitab daripada Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Hadisnya berbunyi, An Amirul Mu'minin, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin, daripada Amir Mukminin. Kita terjemah terus. Amir Mukminin adalah gelaran bagi khalifah. Bermula khalifah Sayyidina Umar. Kita telah menggelarkan khalifah yang bermula daripada Sayyidina Umar, kita panggil sebagai Amirul Mukminin. Abi Hafsin, bapa kepada Hafsin, itu juga gelaran bagi Sayyidina Umar, iaitu bapa kepada Hafsin, anak beliau Hafsah, yang dikahwinkan dengan Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, Umar berkata, Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidina Umar berkata, beliau mendengar daripada Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi ini hadis yang pertama, iaitu setiap amalan itu, bahawasanya setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, niat adalah tajuk yang pertama sekali yang Imam Nawawi letak dalam kitab dia. Sebab tu nama dia An-Nawawi, sebabnya diambil daripada perkataan nawa, iaitu niat. Imam Nawawi bukan nama sebenar, tetapi nama gelaran dia. Nama sebenar beliau adalah Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf, itu nama sebenar dia. Kita tak kenal sebagai Yahya bin Sharaf, tetapi kita kenal dengan Imam Nawawi. Okey, baik. Dan hadis tadi saya sambung, setiap amalan, bahawasanya setiap amalan itu bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahawasa setiap seseorang itu apa yang diniatkan. Kalau orang tu nak macam ni, dapatlah dia macam ni, bergantung pada niat dia. Seterusnya Rasulullah bersabda, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya akan kerana Allah dan juga Rasulnya. Kenapa tiba-tiba masuk bab hijrah? Jadi kita tengok pada sabab wurud, iaitu sebab kenapa hadis ini dituturkan oleh Rasulullah berdasarkan peristiwa seorang lelaki. Riwayat menyatakan hadis ini, lelaki ini bernama Hatib bin Balta'ah, ahli Badar, yang mana yang beliau berhijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah dengan niat nak kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni kata, kalau kamu nak kahwin dengan aku, perempuan ni nama dia Ummu Qais, kalau kamu nak kahwin dengan aku, hijrah dengan aku sekali. Jadi Hatib bin Balta'ah ni pun berhijrah dengan niatnya nak kahwin dengan, niat utamanya nak kahwin dengan Ummu Qais tadi ni. Sebab itulah berlaku hadis ni. Rasulullah berkata, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dapatlah pahala di sisi Allah dan juga Rasulnya. Jadi maksudnya gitu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia hendak dapat, dia hendak gapai, niat dia kerana dunia, awi imra'atin yankihuha, atau kerana perempuan yang dia nak nikahnya. Jadi ni adalah ditujukan kepada lelaki tadilah. Dia niat tu kerana dia nak mengejar cinta seorang perempuan. Lautan onak duri sanggup kerenangi. Jadi gitulah maksudnya. Dia sanggup berhijrah kerana seorang perempuan, maka Rasulullah sebutkan hadis ni. Maka apa kan jadi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka apa yang dia niatkan, dia hijrah kerana benda tu, dia akan dapat benda tu. Ni Rasulullah tuturkan sendiri. Kerana itu, niat ini menjadi satu tonggak utama dalam ibadah. Apa yang kita buat dalam ibadah
tidak dapat tidak mesti dengan niat. Jadi kalau kita nak solat, niat solat. Kita nak puasa, niat puasa. Kalau kita buat suatu ibadah tanpa niat, ibarat kata orang bangun tidur mengigau lah, tak ada niat apa-apa, buat terus, tak dikira sebagai amalan. Gitu. Jadi niat adalah benda yang penting. Sebab tu Imam Nawawi letak dalam tajuk yang pertama, kita bersihkan niat kita. Dan hadis tadi diriwayatkan rawahu imamal muhaddisin. Imamal muhaddisin ada mim alif, jadi maksudnya dua imam. Imamal muhaddisin, dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Siapa dia? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Panjang nama dia. Muhammad bin Ismail je nama dia, tapi dipanggil sebagai Imam Al-Bukhari. Dan juga imam yang kedua, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khushairi Al-Naisaburi fi Sahih Al-Naisaburi, iaitu Imam Muslim. Jadi hadis ni berada dalam dua kitab sahih, iaitu Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Fi sahihihima, dalam dua sahih, kitab sahih keduanya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, allazaini huma asahhul kutubil musannafah. Dan kedua kitab ni, kata Imam Nawawi, adalah kitab yang paling sahih hadis yang ada dalam tu. Ni diiktiraf ulama lah, memang dua kitab hadis yang paling sahih, dua kitab ni. Jadi bila dah ada dalam dua kitab sahih, hadis ni memang hadis yang masyhur, hadis yang muktabar, hadis yang muttafaq alaih, hadis yang memang diterima oleh semua ulama hadis sahihnya itu. Baik, jadi di sini kita nak maksudkan bahawa niat itu adalah perkara yang penting. Setiap benda yang kita lakukan bukan sekadar ibadat semata-mata. Rasulullah nak mengajar kita bahawa apa benda yang kita buat, kita mesti berpandukan pada niat kita. Kita nak belajar, niat dengan belajar. Bukan kita sebagai seorang pelajar, niat kita datang ke sekolah, kita nak bermain, bukan. Sebab bila kita niat nak bermain, kita akan dapat main semata-mata, kita tak akan dapat ilmu. Sebab apa? Rasulullah dah cakap dah, kita nak buat apa-apa dengan niat kita. Bila niat kita nak dapat benda tu, maka kita akan dapat benda tu. Itu Rasulullah dah janjikan, berdasarkan apa niat yang kita nak. Jadi sebab itu saya menyeru pada semua pendengar Tazkirah online, ikhlaskan niat kita, murnikan niat kita, supaya apa yang kita dapat itu mestilah merupakan niat nak gapai keredaan Allah. Sebab bila kita dah dapat keredaan Allah, tak ada apa lagi yang berharga lah. Sebab itulah yang paling berharga. Wallahu alam, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.